Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua pendengar, penonton yang bersama kami pada hari ini. InsyaAllah hari ini kita pada minggu ketiga ya, siri kuliah keluarga Masjid Al-Mawaddah dengan tajuk sentuhan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama dan terutama kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi pada minggu ini kita berpeluang untuk bertemu, untuk kita sertai majlis ilmu ini. InsyaAllah kita harapkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga apa sahaja ilmu yang kita raih, apa sahaja ilmu yang kita kongsi pada hari ini, insyaAllah mendatangkan manfaat bagi kita semua, bagi ahli keluarga kita di dunia dan juga di akhirat nanti insyaAllah. Baiklah, saya mulakan dengan screen share slides yang saya ada di sini. Baik, harap-harap semua jelas boleh lihat slides yang ada di paparan di skrin ini. InsyaAllah bagi kuliah kita pada minggu ini adalah minggu yang ketiga, di mana insyaAllah kita akan fokus dengan topiknya pada hari ini, iaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melatih ibadah. InsyaAllah saya ingatkan sekali lagi bagi semua pendengar peserta kita pada hari ini, insyaAllah setiap kali kita mendengar disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan lupa untuk kita bacakan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Walaupun sekarang dah bulan Rabiul Awal dah pun berlalu, kita sudah pun berada di bulan Rabiul Akhir, tapi insya-Allah cinta kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berpanjangan, tak kira tempat dan tak kira masa insya-Allah. Jadi hari ini kita akan menelusuri hadis dan sirah-sirah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, bagi mereka yang buat pertama sekali ikut serta program kuliah ini pada minggu ini, mungkin tak dapat ikut serta atau belum sempat dengar lagi kuliah bagi 2 minggu lepas, insya-Allah sedikit pengenalan tentang siri kuliah keluarga ini, bagaimana pendekatannya insya-Allah. Baiklah, apa yang kita akan kupaskan pada siri kuliah keluarga ini adalah kita akan baca hadis-hadis. Tumpuan kita adalah pada hadis-hadis yang menceritakan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lensa kanak-kanak. Jadi ini adalah hadis-hadis yang kita akan berikan tumpuan, adalah hadis-hadis di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ada berinteraksi dengan kanak-kanak ataupun anak muda remaja, iaitu tidak lain dan tidak bukan para sahabat yang ada sezaman pada ketika itu. Jadi insya-Allah ini adalah tumpuan kita pada siri kuliah keluarga ini. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini bukanlah satu program keibubapaan, bukanlah satu kursus parenting, tapi insya-Allah satu kupasan hadis ataupun kita ingin mengenali sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ingin mengenali perwatakan dan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama sekali dalam baginda berinteraksi dengan kanak-kanak insya-Allah. Jadi insya-Allah sepanjang siri kuliah ini selama bulan November ini kita akan sentuh tentang 4 tema ataupun 4 tajuk yang utama. Kemarin minggu yang pertama kita dah pun kongsikan tentang sentuhan emosi, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memberikan tumpuan kepada emosi. Memberi salam, apa ni, mengusap, memberikan ciuman kepada kanak-kanak pada ketika itu, meluangkan masa bersama mereka, bagaimana mereka apabila menyifatkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentiasa mereka kata wajah yang sentiasa tersenyum, yang senang untuk didekati. Jadi itu adalah sentuhan emosi yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya juga minggu lepas kita sentuh tentang memupuk keimanan. Bagaimana kita nak anak-anak kita ada keyakinan, ada keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita lihat sendiri bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat yang muda pada ketika itu tentang keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini insya-Allah kita akan memberikan tumpuan kepada ibadah. Apa sahaja bentuk ibadah, terutama sekali solat, puasa dan lain-lain lagi insya-Allah. Dan insya-Allah pada minggu hadapan, minggu yang terakhir bagi siri kuliah ini, insya-Allah kita akan sentuh juga tentang bab akhlak. Jadi kita teruskan pada topik kita pada hari ini. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melatih ibadah. Apakah yang kita akan kupaskan pada hari ini insya-Allah? Pertama sekali tentang bagaimana latihan ibadah itu seharusnya bertahap. Jadi latihan ni adalah sesuatu perkara yang bertahap, yang gradual. Ialah kita kalau nak ajarkan satu perkara, kita tak terus ajarkan yang paling susah, yang paling berat. Kita pun ada kena pergi primary school dahulu, kemudian kita pergi ke secondary school, baru kita lanjutkan ke university dan sebagainya. Begitu juga dengan ibadah kita, haruslah bertahap. Kemudian seterusnya, kaedah kaitan positif. Ini kalau dalam bahasa Englishnya, positive association. Mungkin kita pernah dengar tentang kata-kata ini, positive association. Tapi jarang kita dengar dalam hadis-hadis. Apabila kita duduk dalam kuliah hadis, kita dengar syarah hadis, mungkin jarang ataupun kurang disentuh tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya mengadakan kaitan positif, positive association ni. Terutama sekali insya-Allah kita akan lihat pada hari ini dalam mendidik ibadah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga cuba untuk membina kaitan positif ataupun positive association. Kemudian seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan ganjaran. Jadi dalam melatih ibadah pun kadang kita rasa buat apa nak kasih ganjaran? Buat apa nak kasih balasan? Ini semua dunia. Kita tak nak anak-anak kita tak nak anak-anak muda, mungkin mereka lebih bermotivasi, lebih semangat sebab mereka kejarkan ganjaran. Mungkin itu adalah fikiran kita, tapi kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri ada memberikan ganjaran pada situasi yang tertentu. Insya-Allah kita akan kupaskan lebih lanjut nanti. Dan yang terakhir sekali kita akan lihat kepada tips melatih anak-anak untuk melakukan ibadah. Insya-Allah ini adalah rumusan ataupun take aways kita pada hari ini. Insya-Allah moga ada manfaatnya. Jadi kita teruskan insya-Allah. Hari ini
kita akan sentuh tentang bab ibadah. Bagaimana kita nak melatih anak-anak muda, kanak-kanak kita pada hari ini untuk melakukan ibadah. Minggu lepas kita dah pun kupas tentang keimanan, keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mungkin satu soalan yang boleh saya lontarkanlah. Mana yang kita patut utamakan? Manakah yang lagi penting? Kalau kita ada anak-anak, manakah yang kita nak ajar dahulu? Manakah yang datang dahulu? Iman datang dulu ke ibadah datang dulu? Kita nak suruh, kita nak ajar dia tentang iman dulu ke ataupun nak ajar dia tentang ibadah? Mungkin di sini kita ada pendapat yang berbeza. Ada yang kata mungkin kena ajar iman dululah. Mungkin anak-anak kena ada keyakinan kena ada keyakinan dulu, kena ada iman dulu, barulah apabila mereka melakukan ibadah, mereka kenal, mereka tahu, mereka yakin apa yang mereka sembah. Ataupun pendapat yang sebaliknya mengatakan tak apa, anak-anak kecil mungkin mereka belum ada keyakinan dahulu, tapi tak bermakna seseorang yang belum cukup keyakinannya tak menjadi satu alasan untuk tak melakukan ibadah. Itu hanya alasan. Jadi kita mulakan ibadah dahulu, insya-Allah nanti lambat laun akan datang keimanannya. Jadi dua sudut pandangan yang berbeza, tapi kita lihat pada hari ini sebenarnya kedua-dua, iman dan ibadah adalah merupakan dua rukun yang saling menguatkan. Kita lihat kaitan ataupun hubungan antara iman dan juga beribadah. Seorang yang beriman kepada Allah, insya-Allah dia akan melakukan ibadah. Dan apabila seseorang itu ibadah ataupun dia memperbanyakkan ibadah, seorang yang memperbanyakkan ibadah, maka insya-Allah dia akan rasa bahawasanya iman dia sedang bertambah. Lebih banyak kita melakukan ibadah, insya-Allah iman kita juga akan bertambah. Begitu juga lebih banyak ataupun lebih kuat keimanan kita kepada Allah, lebih kita takut, lebih kita rasa apa ni lebih kita rasa ke lebih kita rasa bahawasanya Allah ini wujud, Allah sentiasa mengawasi setiap perbuatan kita, maka sepatutnya kita juga lebih banyak melakukan ibadah. Jadi ibadah dan iman adalah dua perkara yang berkait rapat. Tidak terlepas daripada satu sama lain, tak perlu kita gaduh, tak perlu kita debatkan mana yang patut datang dahulu. InsyaAllah apabila kita lakukan salah satu daripada ini, insya-Allah kawannya ataupun pasangannya, iaitu sama ada iman ataupun ibadah, akan datang sekali, insya-Allah. Maka itu adalah dua rukun yang saling menguatkan. Iman, seorang yang mempunyai iman yang kuat akan banyak melakukan ibadah. Seorang yang banyak melakukan ibadah juga akan dapat menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada masa yang sama, dua rukun ini, dua tiang ini haruslah dibina atas sesuatu dasar yang kuat. Apakah dasar bagi keimanan dan juga ibadah? Bagi mereka yang dah dengar kuliah minggu lepas, kita dah katakan, untuk seseorang itu beriman, untuk seseorang itu ada kepercayaan, mempercayai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlulah ada dasarnya. Perlulah ada asasnya, iaitu rasa cinta. Rasa cinta pertama sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita rasa cinta pada Nabi, maka kita mudah untuk terima apa yang Nabi bawa. Begitu juga kita cuba untuk mengembangkan, mengadakan rasa cinta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dasar cinta, emosi ini juga adalah satu faktor yang penting. Satu dasar di mana di atas dasar cinta inilah, dasar emosi, dasar rasa suka inilah yang dapat kita bina. Kita dapat letakkan, kita dapat pahat rukun ataupun tiang, iaitu iman dan juga ibadah kepada Allah. Apabila seseorang itu suka, seseorang itu rasa cinta terhadap Nabi Muhammad, rasa bahawasanya Allah menyayangi dirinya, maka dia lebih mudah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah hubung kaitnya antara
keimanan, ibadah dan juga emosi ataupun dasar cinta yang kita katakan pada minggu pertama kemarin. Jadi insya-Allah ya, minggu ini kita nak kupaskan tentang latihan ibadah. Bagaimana kita nak didik anak-anak muda. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mendidik para sahabat yang berusia muda pada ketika itu. Dan harus kita sedar bahawasanya usia muda ini adalah satu peringkat umur yang amat sesuai. Sebab apa? Sebab usia muda ni sebenarnya mereka kanak-kanak, anak kecil, mereka ada beberapa kelebihan berbanding dengan orang yang dah dewasa, mungkin dah akil baligh, jadi ada perbezaannya antara kanak-kanak muda dan orang-orang yang dah dewasa. Di sini kita lihat apakah perbezaan, apakah kelebihan orang-orang kanak-kanak yang berusia muda ini. Pertama sekali, haruslah kita faham bahawasanya kanak-kanak mereka tidak wajib untuk melakukan ibadah. Ya betul, kita sebagai ibu bapa, sebagai Muslim, apabila kita lihat anak-anak kita, kita nakkan mereka daripada usia muda dah pandai, dah rajin melakukan solat, dah menghafal surah-surah dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, harus kita ingatkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Kanak-kanak kita, anak-anak yang berusia muda lagi, mereka sebenarnya tidak wajib melakukan ibadah. Jadi mungkin kalau sesekali kita lihat atau kita rasa anak kita keras kepala, disuruh banyak kali untuk solat tapi masih lagi tak lakukan solat. Jangan kita rasa terlalu stres ataupun kita rasakan tekanan. Apabila kita rasa tekanan, lagi kita tekan anak kita, lagi kita pressure anak kita, lagi kita banyak membebel, kita memarahi anak-anak kita. Jadi haruslah kita ingatkan diri kita bahawasanya anak-anak kita sebenarnya tak wajib. Kalau mereka tak lakukan solat pada hari ini, mereka tak berdosa. Esok ada lagi. Kalau hari ini kita gagal untuk memujuk mereka, mengajar mereka melakukan solat, tak apa. Esok kita boleh cuba lagi. Jadi itu adalah satu perkara yang kita harus ingatkan diri kita. Jangan kita terlalu memberatkan diri kita sendiri, kita letakkan tekanan atas diri kita sendiri dan kita terlalu memaksa kepada anak-anak kita sehingga kita takut sekiranya disebabkan semangat kita membuat mereka lebih jauh daripada melakukan ibadah. Jadi ini adalah satu perkara yang kita harus ingatkan diri kita. Satu kelebihan bagi anak-anak muda, sebenarnya mereka tak wajib melakukan ibadah. Tapi ya, kita cuba untuk latih daripada usia yang muda. InsyaAllah kita akan kupaskan lagi. Satu lagi kelebihan bagi kanak-kanak adalah fitrah mereka. Seperti mana yang kita selalu baca dalam hadis di mana yang mafhumnya mengatakan setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hadis yang biasa kita dengar dan biasa kita baca. Lalu ibu bapanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi kita apabila kita lihat anak-anak kita, mereka yang belum baligh pun, mereka yang belum ada belum memikul tanggungjawab dosa dan pahala pun, mereka semua lahir di dalam keadaan fitrah. Apakah fitrah mereka? Fitrah mereka adalah melakukan kebaikan. Fitrah mereka adalah membuat apa sahaja yang mereka lihat ibu bapa mereka kita buat. Ibu bapa mereka buat. Apa yang dia lihat mak ayah dia buat kat rumah, itu yang dia nak ikut. Dia lihat sesuatu perkara yang baik, yang dia suka, itu yang dia nak ikut. Maka itu adalah fitrah kanak-kanak kita. Jadi jangan kita gusar. Anak-anak kita ni jangan kita cepat label mereka sebagai degil, sebagai jahat dan sebagainya. Sebab mereka ini sebenarnya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Keadaan mereka adalah suci dan bersih, mereka sukakan kebaikan. Mereka nak gembirakan kita dan mereka nak lakukan apa yang kita minta dari mereka. Tapi mereka juga perlukan sesuatu. Apakah yang mereka perlukan? Mereka perlukan tunjuk ajar daripada orang tua mereka. Mereka perlukan
bimbingan, perlukan sokongan, dan mereka juga memerlukan orang dewasa dalam hidup mereka, ibu bapa mereka untuk menunjukkan contoh. Kanak-kanak memerlukan contoh yang mereka boleh ikut. Kalau kita lihat anak-anak kecil, mereka suka ikut apa yang mereka lihat orang lain buat. Apa yang orang lain cakap, dia akan ikut. Apa yang dia nampak orang lain buat, dia nak buat. Apa yang kalau kat sekolah dia dengar kawan dia cakap sesuatu perkara ataupun menggunakan slang bahasa dan sebagainya, dia akan bawa balik, dia akan ikut. Maka anak-anak kita perlukan bimbingan dan tunjuk ajar kita. Itu adalah definisi fitrah. Keadaan mereka suci bersih dan mereka hanya memerlukan bimbingan daripada kita sebagai orang dewasa. Dan yang terakhir sekali, kelebihan mereka yang berusia muda, kanak-kanak kita adalah mereka sebenarnya tiada hawa nafsu. Belum lagi ada hawa nafsu keinginan. Sama ada keinginan seksual ataupun keinginan duniawi. Mereka belum pandai pandang kepada semua ini. Yang sebenarnya hawa nafsu kita ini adalah um, satu gangguan, satu distraction yang amat besar sekali. Ramai orang yang tersasar, yang melakukan kesilapan apabila tujuannya dikaburi oleh hawa nafsunya sendiri. Dia inginkan nikmat duniawi. Itu yang dia kejar, maka dia akan tersasar. Dia akan lupa tujuan kenapa dia hidup atas muka bumi ini. Tapi anak-anak kita, mereka belum lagi ada. Belum develop hawa nafsu ataupun keinginan mereka. Jadi di sini kita lihat bahawasanya anak-anak kita, mereka sebenarnya dalam keadaan suci dan bersih. Pertama sekali tadi kita kata mereka tak wajib. Kalau kita tak berjaya untuk menyuruh mereka solat pada hari ini, tak mengapa, esok ada lagi. Yang kedua, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah yang sukakan kebaikan, yang mudah ikut tunjuk ajar yang ditunjukkan oleh ibu ayahnya. Dan yang ketiga, kanak-kanak juga mereka tiada hawa nafsu keinginan duniawi. Jadi mudah untuk kita memupuk nilai-nilai yang murni ataupun memupuk tabiat-tabiat yang baik dalam diri mereka. Jadi kita lihat di sini pula tentang latihan ibadah. Latihan ibadah ini sebaiknya kita mula dari awal. Lagi awal kita mula, lagi baik dan lagi mudah untuk anak-anak ikut dengar kata kita. Kalau dari usia muda, mungkin kita pun disebabkan kesibukan kita, kita lupa nak ajar mereka untuk melakukan ibadah. Kita tak bawa mereka pergi masjid. Kita tak mementingkan pembelajaran agama dan sebagainya. Maka apabila mereka membesar, mereka juga akan rasa kekok dengan perkara-perkara ini. Jadi sebaiknya kita mula dari awal. Apabila kita mula dari awal, insya-Allah kanak-kanak kita pun daripada usia yang muda mereka dah terbiasa dengan perkara-perkara kebaikan ini. Apabila mereka membesar pun, mereka akan kembali mencari perkara-perkara ini. Sebab perkara-perkara ini yang mendatangkan ketenangan bagi mereka. Kita lihat di sini kata-kata seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ini harus kita ingat bahawasanya dia merupakan salah satu sahabat yang berusia muda apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersamanya. Jadi apabila dia berinteraksi dengan Nabi, dia merupakan seorang pemuda. Apa yang sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud ini kata? Beliau berkata, jagalah anak-anak kalian dalam bab solat dan biasakanlah mereka dengan perkara kebaikan kerana melakukan kebaikan itu adalah satu kebiasaan ataupun satu tabiat. Jadi apa yang dikata di sini, dia memesan kita semua untuk menjaga anak-anak kita dalam bab solat. Ajarkan mereka, tengok-tengokkan mereka, nasihatkan mereka, ingatkan mereka untuk melakukan solat dan biasakanlah mereka dengan perkara kebaikan. Ini
secara umumnya selain daripada solat pun, biasakan mereka mendengar kata-kata yang baik, nampak perbuatan ataupun budi pekerti, akhlak yang baik dan sebagainya. Kerana apa? Kerana melakukan kebaikan itu adalah satu kebiasaan. Digunakan perkataan adah. Satu kebiasaan, satu adat kebiasaan, satu tabiat. Kanak-kanak mudah untuk kita bentuk kebiasaan. Kita nak shape dia punya habits. Kita nak shape our children's habit, kita nak bentuk kebiasaan dan tabiat mereka, kita harus mula daripada usia muda. Kita biasakan mereka dengan perkara-perkara kebaikan, dengan akhlak tutur kata yang baik, dengan melakukan ibadah, dengan mempelajari agama dan sebagainya, maka insya-Allah mereka akan jadi selesa dengan perkara-perkara ini, akan mencorak peribadi mereka dan akan menjadi adat kebiasaan mereka, akan menjadi tabiat mereka. Itulah yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Mas'ud rahimahullah ini. Dan tentu sekali Abdullah bin Mas'ud amat memahami kata-kata ini sebab dia sendiri hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika beliau masih lagi berusia muda. Jadi dia amat memahami kepentingan untuk kita mula didikan latihan daripada usia yang awal. Baik, itu adalah kata-kata sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Sekarang kita lihat pula bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri melatih anak-anak muda untuk melakukan ibadah. Baik, di sini kita lihat daripada Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, iaitu Al-Hasan merupakan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi mereka yang dah dengar kuliah minggu pertama kita kemarin, tentu sekali ingat Al-Hasan ini, cucu Nabi ini berusia amat kecil apabila dia hidup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Hasan ini umurnya masih lebih kurang 7 ataupun 8 tahun. Kalau kita lihat kanak-kanak pada zaman ini 7-8 tahun mungkin baru primary 1, primary 2. Jadi Al-Hasan bin Ali mengenali Nabi pada usia yang amat muda. Dan ini adalah kata-katanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkanku beberapa kalimat untuk aku ucapkan dalam solat witir. Ada sambungannya di sini. Hadis yang lengkap diajarkan tentang doa kunut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan cucunya yang bernama Al-Hasan untuk membaca doa kunut dalam solat witirnya. Dan harus kita ingat ya, macam dikatakan tadi, Al-Hasan berusia 7 ataupun 8 tahun apabila Rasulullah wafat. Jadi mungkin bayanya lebih muda daripada itu apabila dia diajar tentang doa kunut. Dia dibiasakan melakukan solat fardu, dibiasakan melakukan solat sunat, solat witir dan sebagainya, dan diajar, dapat Al-Hasan bin Ali dapat menghafal apa yang diajar, iaitu tentang doa kunut. Jadi haruslah kita mulakan daripada awal. Tak semestinya doa kunut. Kadang kita yang dah dewasa pun, kadang doa kunut pun kita lupa-lupa lagi ataupun belum hafal lagi. Tapi Al-Hasan bin Ali daripada usia muda sudah pun menghafal doa kunut dan sudah terbiasa melakukan ibadah. Jadi walaupun apa sahaja doa yang pendek, yang ringkas, surah-surah yang ringkas, haruslah kita latih anak kita untuk biasakan diri dengan perkara-perkara ini. Biasakan mereka melakukan solat, ajarkan mereka tentang solat 5 waktu, tentang ibadah-ibadah yang lain, tentang solat sunat dan yang lain-lain. Solat sunat ini, solat sunat apa pada waktu tertentu dan sebagainya. Jadi kita boleh biasakan daripada usia yang muda. Seterusnya kita lihat kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini juga kita dah memperkenalkan beliau pada minggu pertama kemarin. Anas juga seorang pemuda apabila hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah wafat, umurnya masih berusia 20 tahun.
20 tahun apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi seorang yang muda, seorang yang remaja, dan Rasulullah berkata kepada Anas dalam riwayat ini yang mafhumnya, "Wahai anakku, hindarilah daripada berpaling ketika salat kerana ianya adalah satu kerosakan." Jadi di sini kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melatih, menegur dan memperbetulkan perbuatan Anas. Anas usia yang muda, masih muda remaja, sudah biasa melakukan solat. Tapi Rasulullah lihat sesuatu perkara yang boleh dibetulkan, sesuatu perkara yang boleh diperbaiki, lalu ditegurnya, dipanggil. Ya bunayya, panggilan yang lembut, yang menunjukkan keakraban, kerapatan. Ya bunayya, wahai anakku. Bukan Rasulullah marah, bukan ditengking ataupun ditegur di depan halayak ramai, tidak, tapi ditegur dengan cara yang lembut. Ya bunayya, wahai anakku, hindarilah daripada berpaling. Janganlah kau toleh-toleh, toleh kanan, toleh kiri apabila solat. Kerana ia adalah satu kerosakan. Kerana apabila seseorang itu tidak khusyuk penglihatannya, maka ia akan merosakkan solatnya. Jadi satu teguran, satu latihan, satu didikan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulakan daripada usia muda. Dan juga di sini kita lihat riwayat Ibn Abbas. Ibn Abbas juga salah satu watak utama kita dalam siri kuliah ini. Sebab apa? Sebab dia juga merupakan seorang sahabat yang berusia muda apabila berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas berusia 13 tahun apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi masih lagi muda. Kita nak katakan remaja pun mungkin dia mengenali Nabi usianya 11-12 tahun. Belum lagi sampai usia remaja yang dah nak masuk alam dewasa. Jadi masih usianya masih lagi amat muda pada ketika itu. Dan Ibn Abbas berkata, pada satu malam aku melakukan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berdiri di samping kirinya, lalu baginda mengambilku dari belakang kepalaku dan mengalihkanku ke samping kanannya. Jadi Ibn Abbas pada malam itu dia bermalam di rumah ataupun di kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu malam itu dia lihat Rasulullah melakukan solat malamnya. Lalu dia pun ikut. Dia pun mungkin dia masbuk. Dia ikut serta solat sunat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang lakukan. Dan apabila dia masuk solat itu sebagai makmum, dia berdiri di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh cuba bayangkan seorang yang sedang solat secara bersendiri, kemudian ada makmum yang nak masuk, tapi apabila dia berdiri belakang imam itu, dia berdiri di sebelah kirinya. Lalu baginda buat apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam menyentuh Ibn Abbas daripada belakang kepalanya, menyentuh dengan cara yang lembut. Bukan dengan cara yang kasar, ya. Jadi menyentuh dengan cara yang lembut dan mengalihkan, menggerakkan Ibn Abbas kepada samping kanannya. Dan samping kanan itu yang kita tahu. Kalau imam dengan makmum, dua orang makmum ada di sebelah kanan imam. Jadi itu adalah yang dibetulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat Ibn Abbas melakukan sesuatu perkara yang tak tepat, menjadi makmum tapi diri di sebelah kiri. Lalu dibetulkan dengan cara yang baik, cara yang halus, cara yang mana Ibn Abbas tentu sekali tidak akan pernah lupa. Dia sedang solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berduaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu disentuh dengan cara yang baik, diperbetulkan uh, ibadahnya, cara ibadahnya dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pun memarahinya, tidak pun mengherdiknya apabila menegurnya. Jadi itu adalah didikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah banyak sekali hadis-hadis, kisah-kisah di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik dan melatih anak-anak muda, para sahabat yang berusia muda pada ketika itu untuk mula beribadah daripada usia yang awal lagi. Di sini kita lihat
tentang kisah Ar-Rubai'. Ar-Rubai' ini siapa? Ini adalah merupakan seorang sahabat wanita melatih anaknya untuk melakukan puasa pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi para sahabat pada zaman itu mereka dah pun mula melatih anak-anak mereka untuk berpuasa pada hari Ashura. Kita tahu hari Ashura ini satu hari yang amat digalakkan untuk kita sebagai orang Islam melakukan puasa sunat, puasa Ashura. Maka Ar-Rubai' bint Muawwiz ini, sahabat yang bernama Ar-Rubai' rahimahullah radhiyallahu anha, berkata, kami pergi ke masjid dan membuatkan mainan daripada bulu kambing untuk anak-anak kami. Sekiranya seseorang daripada mereka nangis meminta makanan, kami memberikannya mainan ini hingga tiba waktu berbuka. Jadi kita lihat satu contoh daripada para sahabat ataupun seorang sahabat yang bernama Ar-Rubai'. Bagaimana beliau melatih kanak-kanak pada zaman Nabi Muhammad SAW untuk biasa melakukan ibadah, biasa latih berpuasa. Jadi apakah yang dilakukan? Ini menunjukkan kreativitinya, bagaimana cara yang tersendiri untuk membiasakan untuk membuat kanak-kanak berasa selesa apabila membiasakan diri dengan beribadah ataupun secara khususnya melakukan puasa sunat. Jadi mereka pergi ke masjid dan mereka juga pada masa yang sama membuatkan mainan. Mereka siapkan, mereka bawa mainan yang diperbuat daripada bulu kambing untuk anak-anak mereka. Jadi satu usaha daripada mereka untuk mengalihkan perhatian anak-anak mereka daripada sibuk meminta makanan. Di sini kita lihat, sekiranya seseorang daripada mereka nangis meminta makanan, kami memberikannya mainan ini hingga tiba waktu berbuka. Jadi untuk mengalihkan perhatian kanak-kanak mereka. Mereka sedang melatih anak-anak mereka untuk biasa berpuasa pada siang hari. Jadi apakah caranya mengalihkan perhatian mereka daripada rasa lapar yang mereka sedang alami kepada mainan yang mereka suka. Apabila mereka dapat mainan-mainan ini, mereka akan lupa tentang kelaparan yang mereka rasa. Jadi satu usaha yang ditunjukkan oleh para sahabat untuk melatih dan mendidik anak-anak mereka daripada usia yang kecil lagi sebelum mereka akil baligh pun untuk biasa melakukan ibadah puasa. Jadi kita sendiri bolehlah cuba untuk praktikkan dengan cara-cara kita sendiri. Jangan pula kita mungkin pada bulan Ramadan kita nak anak kita latih berpuasa daripada usia muda. Mereka belum baligh lagi tapi kita dah nak latih mereka. Jangan pula kita um, membuat mereka rasa tak selesa. Kita nak latih mereka, cuba untuk jadikan ia satu pengalaman yang menggembirakan ataupun tidak terlalu memberatkan. Di sini ditunjukkan oleh Ar-Rubai' diberikan mainan, tak apa. Kau mainlah dengan mainan ini supaya kau tidak terlalu memberikan tumpuan kepada kelaparan yang engkau rasakan. Jadi kita pula janganlah kita pada bulan Ramadan lah kita nak anak-anak kita berpuasa, kita suruh dia baca Quran, suruh dia khatam Quran, tak boleh main handphone, tak boleh buka YouTube dan sebagainya. Jadi terlalu memberatkan untuk mereka, mereka tak dapat mengalihkan perhatian mereka. Ini terpulang mengikut cara masing-masing, tak semestinya kita ikut apa yang telah diajukan tadi, contoh yang telah diberikan tadi, terpulang kepada kreativiti kita dengan kita sendiri mengenali perwatakan anak-anak di sekitar kita. Baik, kita beralih pula kepada kaitan positif. Kaitan positif ini, positive association. Dalam kita beribadah pun sebenarnya boleh kita adakan positive association. Apakah yang dimaksudkan oleh positive association ini? Ia adalah satu kaitan. Apabila seseorang memikirkan tentang satu perkara, maka dia akan rasa sesuatu perkara. Dia memikirkan tentang sekolah, tentang kawan-kawan, dia rasa gembira. Ataupun seseorang yang dibuli, kanak-kanak yang dibuli. Dia fikir tentang sekolah, tentang rakan-rakan sekelasnya, maka dia rasa
um, rasa sedih, rasa marah yang membuat-buat sebab dirinya dibuli. Maka apakah jenis kaitan, apakah jenis hubungan, apakah jenis association yang kita nak bina dalam diri anak-anak kita apabila kita uh, menyentuh tentang ibadah, apabila kita melatih mereka tentang ibadah, apakah bentuk, apakah jenis kaitan association yang kita nak bina dalam diri mereka. Maka di sini kita cuba untuk mementingkan, untuk utamakan tentang kaitan positif, tentang positive association. Kenapa? Kerana ibadah ini kita lihat dan kita yakin ibadah adalah sebagai satu sumber ketenangan. Apabila kita sebagai orang Muslim kita melakukan ibadah, maka kita sepatutnya rasa tenang, bukanlah sebagai satu sumber tekanan ataupun bebanan. Di sini mungkin kita sebagai orang yang lebih dewasa, mungkin kita banyak kurang ataupun kita banyak silap dalam aspek ini. Kita nak anak-anak muda untuk melakukan ibadah, kita nak orang lain untuk lakukan kebaikan, tapi yang kita buat mereka rasa adalah tekanan, rasa stres, rasa beban, rasa susah, rasa payah dan sebagainya. Tidak. Jadi cara kita, approach kita hendaklah approach yang positif, yang menimbulkan kaitan yang positif, positive association, supaya ibadah itu menjadi satu sumber ketenangan, satu sumber kesenangan. Orang rasa lapang apabila melakukan ibadah, bukan sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wahai Bilal," dipanggilnya Bilal, sahabat yang bernama Bilal. "Laungkan iqamah untuk solat, tenangkan kami semua dengannya." Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata? Dipanggilnya Bilal, "Wahai Bilal, laungkanlah qomat." Qomatlah untuk solat. Tenangkanlah kami semua dengannya. Arihna biha. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditekankan lagi, sengaja disebut tentang kaitan yang positif. Apabila seseorang itu mendengar iqamah yang dilaungkan oleh Bilal ini, dia tahu dia akan melakukan solat. Dia tahu dalam solat itu dia akan rasa tenang. Apabila dia mendengar azan, dia dengar iqamah yang dilaungkan, dia akan rasa ketenangan. Dan begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Ini adalah contoh kaitan positif yang cuba untuk dipupuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Arihna biha, tenangkan kami semua dengan iqamah, dengan solat wahai Bilal. Contoh lain juga yang kita boleh lihat di sini, seorang sahabat yang bernama Jabir ibn Samurah berkata, Jabir bin Samurah ini juga merupakan seorang kanak-kanak apabila berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh bayangkan seorang kanak-kanak yang menceritakanlah, Jabir bin Samurah berkata, "Aku pernah solat Zuhur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda pergi kepada ahli keluarganya dan aku keluar bersamanya." Dia ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas solat Zuhur, Nabi nak balik kepada keluarganya dan seorang sahabat yang bernama Jabir bin Samurah ini, seorang kanak-kanak ini ikut mana yang Nabi pergi. Lalu ada kanak-kanak yang bertemu dengannya. Lantas baginda mengusap pipi mereka satu persatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan pulang ke rumahnya lepas solat, ada kanak-kanak yang datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mengusap pipi mereka, berikan sentuhan kepada mereka, menunjukkan kasih sayang baginda sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Maka tentu sekali kanak-kanak mereka akan rasa suka dengan perbuatan ini. Lalu sambungannya, baginda sallallahu alaihi wasallam turut mengusap pipiku. Jadi diusap juga, dibelai juga, disentuh juga pipi sahabat yang bernama Jabir bin Samurah ini, seorang kanak-kanak ini. Dan aku dapati tangannya mempunyai bau seakan-akan baginda baru mengeluarkan tangannya dari bekas minyak wangi. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh pipinya, dia dapat mencium
satu bau wangi yang amat mengembirakan, yang amat menyenangkan. Seakan-akan tangan Nabi diberikan gambaran di sini, seakan-akan tangannya baru keluar daripada bekas minyak wangi. Jadi satu wangian yang kuat, yang amat disukai. Jadi satu kaitan positif. Kanak-kanak usia muda mereka pergi ke masjid ramai-ramai. Apabila lepas solat mereka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan pulang, mereka ikut. Mereka pergi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan layanan yang baik. Diberikan sentuhan dan apabila disentuh pipi mereka, mereka dapat mencium satu bau yang amat wangi, yang amat harum. Jadi mereka tentu sekali akan rasa suka. Beruntungnya mereka kanak-kanak yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pergi ke masjid walaupun mereka belum lagi wajib melakukan solat. Pergi ke masjid pada usia muda. Pertama sekali mereka dapat solat dengan Nabi. Satu nikmat yang begitu besar. Dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas solat mereka dapat mendekati Nabi dan yang paling meninggalkan kesan adalah diberikan sentuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh pipi mereka dan mereka tidak akan pernah melupakan bau wangi, bau harum yang mereka dapat hidu daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu kaitan yang positif. Itulah yang cuba untuk kita terapkan. Ya, mungkin tangan kita taklah kita lumurkan dengan minyak wangi apabila kita solat. Kita pun apabila balik dari masjid taklah kita nak sentuh, sengaja sentuh mana-mana kanak-kanak yang kita lihat kita sentuh. Anak siapa pun kita tak kenal kita main sentuh. Hari ini kita kena berhati-hati. Takut dikomplainnya, dijadikan aduan maka menimbulkan masalah-masalah yang lain. Tidak, bukan itu message yang nak disampaikan dalam hadis ini, tapi satu kaitan yang positif. Bagaimana kanak-kanak kita nak mereka lakukan sesuatu perkara yang baik, kita cuba untuk timbulkan rasa gembira, kesukaan dalam diri mereka. Mereka lakukan satu kebaikan, mereka akan rasa suka. Jangan pula anak-anak kita dahlah kat rumah kita marah mereka, kita paksa mereka untuk pergi masjid, untuk solat pada waktunya dan sebagainya. Apabila mereka pergi masjid pun mungkin sekiranya tinggi suara ataupun mereka bermain-main, bergurau bersama kawan-kawan mereka, ditegur dengan suara yang tinggi, ditegur depan halayak ramai, dahlah di rumah dimarahi, di masjid pun dimarahi, maka itu adalah situasi yang cuba untuk kita jauhkan. Kita nak menggembirakan mereka. Daripada rumah, kita hadiahkan mereka minyak wangi contohnya, kita galakkan kita pergi ke masjid bersama mereka. Lepas solat pun, di masjid pun kita memberikan pesanan, memberikan nasihat secara baik kepada mereka. Jadi kaitan positif terpulang kepada kita bagaimana kita nak terapkan dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini kita baca juga tentang kisah seorang pemuda yang mempermainkan azan. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang kanak-kanak yang didapati mempermainkan azan. Dia dengar azan lalu dia mempermainkan, dia mengejek, memperlekehkan azan dengan suaranya. Lalu kita lihat di sini, kita baca kisahnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani kanak-kanak ataupun pemuda yang mempermainkan azan ini. Jadi siapakah namanya? Namanya adalah Abu Mahzurah. Abu Mahzurah, seorang budak bersuara merdu. Suaranya sedap sekali, merdu sekali. Telah mempermainkan azan. Apabila azan dilaungkan, kanak-kanak ini bernama Abu Mahzurah, dia dengar azan dilaungkan, dia sengaja mempermainkan, memperlekehkan dengan kawan-kawannya yang lain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suaranya itu, mendengar ejekannya itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, menemuinya dan mengajarkannya laungan azan. Rasulullah minta untuk berjumpa ataupun minta kanak-kanak itu supaya datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah ajarkan laungan azan secara
secara langsung, directly from the source. Dia dapat uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengajarkannya tentang lawangan azan. Tetapi Abu Mahzurah pada ketika itu belum beriman. Di sini kita lihat riwayatnya, sedangkan Abu Mahzurah amat membencinya. Abu Mahzurah belum beriman dengan Rasulullah. Ada perasaan benci terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan itu dipermainkan, diperlekehkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipermainkan, diejek lawangan azan yang dia dengari. Jadi dia benci Rasulullah, dia benci dengar lawangan azan. Tapi Rasulullah dengar ejekannya itu, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan? Rasulullah menemuinya dengan sendiri dan mengajarkannya secara langsung lawangan azan. Azan ini lafaznya begini, 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 begini. Daripada awal azan sehingga ke penghujungnya. Lalu Abu Mahzurah melakukan seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau selesai melaungkan azan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Rasulullah menghadiahkannya sekantung perak. Diberikan hadiah sekantung perak. Mendoakan keberkatan ke atas dirinya dan melantik beliau sebagai seorang muazzin Mekah. Nabi berikan ganjaran. Lalu apa yang Abu Mahzurah ini kata? Kanak-kanak yang sebelum ini rasa amat benci terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperlekehkan ajaran Nabi, memperlekehkan laungan azan, kali ini apa yang dia kata? Dia kata, maka hilanglah segala rasa kebencianku terhadapnya dan diganti dengan segenap rasa cinta terhadapnya. Daripada sekuat-kuat rasa kebencian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa kebencian itu hapus, hilang dengan sekelip mata dan digantikan dengan rasa cinta yang membuat-buat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sentuhan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentuhan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang kanak-kanak yang tak beriman dengannya, yang membencinya, yang memperlekehkan lawangan azan, tidak dimarahi, tidak diherdik, ditegur dengan cara yang dia tak suka. Bukan menjauhkan diri daripadanya, tapi memanggilnya, menjumpa. Rasulullah jumpa sendiri dengan Abu Mahzurah ini dan diajarkan tentang lawangan azan. Dia tahu kanak-kanak ini walaupun dia memperlekehkan azan tapi suaranya sedap, dan disebabkan dia kanak-kanak masih mudah untuk diberikan sentuhan tarbiyah. Apa yang Rasulullah lakukan kepada kanak-kanak ini, walaupun diperlekehkan ajarannya, Rasulullah menghadiahkan sekantung perak. Itu satu. Rasulullah mendoakan keberkatan bagi dirinya. Dua. Dan Rasulullah melantik Abu Mahzurah ini sebagai salah seorang muazzin Mekah. Tiga perkara yang dia dapat. Dia lakukan satu perkara yang tak baik. Dia memperlekehkan agama ataupun ajaran Rasulullah, tapi sentuhan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan tiga perkara ataupun tiga ganjaran dan diberikan tanggungjawab sebagai salah seorang muazzin Mekah. Jadi kita bayangkan, seorang kanak-kanak, seorang pemuda yang sebelum ini memperlekehkan Nabi, memperlekehkan azan, tapi setelah itu dialah yang melaungkan azan. Dia yang membangunkan orang solat pada waktu subuh. Dia yang mengajak orang datang ke masjid untuk melakukan solat. Jadi, Masya Allah, kita lihat bagaimana sentuhan tarbiyah yang diberikan, yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih lagi kanak-kanak yang mungkin belum cukup memahami. Jadi sekiranya kita lihat mereka lakukan satu kesilapan ataupun kita rasa mereka kurang adab sekalipun, tapi tidak bermakna kita juga boleh menghardik, memaki hamun, kita juga boleh memarahi mereka di halayak ramai. Maka tentu sekali mereka akan lebih makin menjauh daripada nasihat yang kita cuba bawa. Kita cuba untuk menasihati mereka, mendekati mereka dengan cara yang baik, maka insya-Allah ada peluang untuk kita dapat memperbaiki persepsi mereka terhadap kebaikan
yang ingin kita sampaikan. Begitulah ajaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini kita juga lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan ganjaran kepada kanak-kanak, para pemuda di sekitarnya. Ibn Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke bilik air, lalu aku meletakkan air untuk berwudu. Dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke bilik air, Ibn Abbas ini sengaja meletakkan air supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengambil wudu dengannya. Kemudian baginda bertanya, siapakah yang meletakkan air ini? Baginda diberitahu, lalu mendoakan, Ya Allah, jadikanlah Ibn Abbas ini seorang faqih, seorang yang terpelajar, seorang yang amat memahami urusan agama. Jadi doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bukan sebarang doa, bukan calang-calang orang yang memanjatkan doa ini, tapi doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khas kepada seorang anak muda yang bernama Ibn Abbas ini. Ibn Abbas melakukan sesuatu perkara yang baik, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah, diberikan ganjaran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan bagi dirinya, dan doa ini yang kita lihat, yang kita baca hingga ke zaman ini. Begitu sekali sentuhan khas yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat juga seorang sahabat yang bernama Amr bin Salamah. Amr bin Salamah seorang sahabat yang berusia sekitar 6 ataupun dalam riwayat yang lain 8 tahun apabila mengimamkan kaumnya. Dia mengimamkan kaumnya setelah dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang yang paling banyak menghafal Al-Quran di antara kalian mengimamkan kalian. Jadi Amr bin Salamah ini, beliau tinggal di luar kawasan bandar, luar kawasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menghafal Al-Quran pun daripada orang yang lalu lintas di kawasan, di kampungnya. Dia tak dapat bertemu, tak dapat mempelajari secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sesiapa yang datang, orang yang lalu lintas, dia meminta untuk diajar tentang Al-Quran, dia dapat menghafal Al-Quran dengan banyak, dengan baik. Lalu apabila ditanya tentang imam, siapakah yang nak mengimamkan kaum ini? Ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menjadi imam hendaklah orang yang paling banyak menghafal Al-Quran di antara kalian. Tidak lain dan tidak bukan dalam kaum itu, kaum Amr bin Salamah, yang paling banyak menghafal Al-Quran adalah kanak-kanak itu sendiri. Sahabat yang bernama Amr bin Salamah itu sendiri. Jadi satu penghormatan, satu kemuliaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kira peringkat umur, tak kira senioriti, tak kira dewasa ataupun tidak, tapi yang dinilai adalah penghafalan Al-Quran, ilmunya tentang Al-Quran. Walaupun usia muda, kita tak tahu dia dah balik ataupun belum. 6 hingga 8 tahun rasanya belum balik lagi, tapi sudah menjadi imam, mengimamkan kaumnya. Satu penghormatan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ganjaran sebab dia tahu, dia ada ilmu, dia menghafal Al-Quran, lalu diberikan kemuliaan, dijadikan imam bagi kaumnya. Itu adalah tanggungjawab, rasa tanggungjawab yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah mendengar hadis-hadis yang banyak, kisah-kisah Nabi berinteraksi, Nabi melatih, Nabi mendidik kanak-kanak pada zaman itu, kita juga nak tahu apakah tips yang kita boleh cuba untuk praktikkan dengan anak-anak kita sendiri, dengan kanak-kanak muda pada ketika ini. Apakah tips untuk kita melatih anak-anak muda untuk beribadah? Pertama sekali, haruslah kita menjadi contoh. Kita sebagai orang dewasa, kita tunjukkan contoh kepada mereka. Tak semestinya ibu bapa kepada kanak-kanak, tapi juga orang dewasa, orang tua kepada anak-anak muda. Walaupun bukan ahli keluarga sendiri, tapi kita haruslah menunjukkan contoh yang baik. Sebab anak-anak kita, mereka
mungkin mereka tidak mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara direct. Jadi mereka perlukan contoh, dan contoh yang mereka lihat adalah kita. Kitalah yang mereka kenal sebagai pakcik-pakcik yang tahu ilmu agama dan sebagainya. Jadi kita harus menunjukkan contoh yang baik bagi mereka. Mereka lihat kita, orang dewasa ataupun ibu bapa melakukan ibadah, insya-Allah mereka lebih terbiasa untuk melakukan ibadah. Kalau seorang kanak-kanak tidak melihat orang dewasa, tidak melihat ibu bapanya sendiri melakukan ibadah, tentu sekali dia akan rasa kekok. Dan kanak-kanak juga adalah cerminan ibu bapa. Apa yang dilakukan ibu bapa, apa yang dibiasakan oleh orang-orang tua, itu juga yang akan kanak-kanak itu terbiasa menjadi tabiat, menjadi kebiasaan. Jadi pertama sekali haruslah kita menjadi contoh teladan bagi mereka ikut kemampuan kita. Dan yang kedua, cara inklusif. Kita nak menerapkan cara yang inklusif. Kita nak mereka rasa yang mereka terlibat dengan aktiviti ataupun dalam melakukan ibadah. Kalau kita solat, kita ajaklah mereka sama-sama. Kalau kita rasa mereka dah boleh baca surah-surah yang pendek, kita buat mereka rasa ada keyakinan, rasa ada tanggungjawab. Minta mereka untuk menjadi imam, minta mereka untuk bacakan surah-surah yang mereka sudah hafal, dan beri peluang kepada mereka untuk buat pilihan. Jangan kita yang pilih semua benda, jangan kita yang tentukan semua benda. Um, kita yang pilih, kita yang paksa mereka untuk solat, kita yang paksa mereka untuk pergi masjid dan sebagainya. Kita berikan mereka pilihan. Sebagai contoh, kalau solat tarawih pada bulan Ramadan, tanya mereka, hari ini nak pergi masjid mana? Masjid mana yang abang rasa selesa untuk kita pergi? Bagi mereka pilihan. Kita nak biasakan mereka solat, kita bawa mereka beli sejadah. Abang nak sejadah yang mana untuk solat? Abang suka sejadah yang mana? Jadi kita belikan mereka. Kita berikan mereka pilihan. Jangan semua yang kita tentukan dan kita paksa kepada mereka. Tapi biarkan supaya mereka rasa terlibat dengan cara yang inklusif yang kita boleh cuba untuk terapkan. Dan seterusnya juga kita cuba untuk meniupkan semangat. Kita jelaskan kepada mereka tentang pahala. Kalau kita solat sunat duha, sebagai contoh, kita akan murah rezeki. Kita lakukan zikir-zikir ini, kita bersedekah, kita akan dapat ganjaran-ganjaran begini. Jadi kita terangkan tentang pahala, tentang ganjaran kepada mereka. Dan penting sekali kita tumpukan kepada ganjaran daripada kita sibuk ingatkan tentang hukuman. Ni abang kalau tak solat, tak tahulah apa nasib nanti kat kubur. Nanti kat kubur jawablah sendiri. Nanti kat akhirat, tak ada orang nak tolong. Jangan kita terlalu menumpukan kepada hukuman dan akibat. Kita cuba mengalihkan, kita tumpukan fokus kita kepada ganjaran, kepada kebaikan supaya mereka rasa suka, mereka rasa bermotivasi, rasa semangat untuk mengejar kebaikan. Itu adalah cara yang lebih berkesan daripada kita menakut-nakutkan mereka, daripada kita memomokkan mereka dengan hukuman dan sebagainya. Jadi sentiasa berikan mereka semangat dengan kata-kata yang positif, insya-Allah. Dan tidak lupa juga untuk kita berikan ganjaran. Sekiranya kita lihat mereka letakkan usaha, mereka menghafal surah-surah, mereka pergi ke kelas agama, ikut kita pergi ke masjid dan sebagainya, kita iktiraf usaha mereka. Kita berikan pujian, kita berikan sentuhan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mereka rasa senang. Mereka rasa gembira. Mereka juga nak menggembirakan hati kita sebagai orang tua. Jadi kita haruslah mengiktiraf usaha mereka. Kita nyatakan kegembiraan kita. Kita cakap, ayah suka apabila abang buat gini dan gini. Ibu suka nampak adik hafal surah-surah gini. Ibu suka dengar bacaan adik dan sebagainya. Jadi kita nyatakan kegembiraan kita. Kita berikan ganjaran dengan cara yang paling sesuai, insya-Allah, untuk mengiktiraf usaha mereka melakukan kebaikan. Jadi antara tips untuk kita melatih, membiasakan anak-anak kita untuk beribadah.
Dan sebagai rumusan insya-Allah tentang melatih ibadah. Jadi harus kita ingat tadi awal kita dah katakan didikan ibadah ini haruslah bertahap. Sekiranya dapat dimulakan lebih awal, maka itu lebih baik. Kita nak anak kita mula awal pada usia yang muda, tapi pada masa yang sama jangan terlalu berikan tekanan kepada diri kita sendiri dan juga pada kanak-kanak kita. InsyaAllah haruslah bertahap. Ikut yang sesuai dengan tahap usia dan tahap pemahaman mereka. Yang kedua, jadikan latihan ibadah satu perkara yang menggembirakan dan menyenangkan. Kita nak bangkitkan rasa yang senang dalam diri mereka. Rasa ketenangan apabila mereka ingat tentang ibadah, mereka ingat tentang solat, mereka rasa tenang. Mereka pergi ke masjid, mereka suka sebab mereka um, dapatkan ketenangan di masjid. Mereka rasa gembira. Satu perkara yang menyeronokkan apabila mereka pergi ke masjid. Jangan pula sebaliknya kita uh, membina kaitan yang negatif pula dalam diri mereka. Asal cakap tentang solat je, ibu akan membibil. Asal cakap pasal mengaji je, ibu cakap saya degil dan sebagainya. Tidak, kita cuba untuk bangkitkan rasa-rasa yang positif. Rasa gembira, rasa seronok, rasa tenang untuk beribadah insya-Allah. Dan yang terakhir sekali, janganlah kita kedekut memberikan galakan dan ganjaran. Ya, agama kita ini bukanlah perkara yang main-main, tapi pada masa yang sama jangan kita terlalu keras dengan anak-anak kita. Kita memarahi mereka, kita takut-takutkan mereka apabila berbicara tentang agama. Tidak, kita memberikan mereka galakan. Dan tidak salah juga untuk kita memberikan mereka ganjaran seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah itu sahaja rumusan perkongsian kita pada hari ini tentang latihan ibadah. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melatih para sahabat yang berusia muda untuk melatih ibadah. Kita juga cuba untuk menerapkan dalam konteks kehidupan kita sendiri dengan anak-anak muda yang berada di sekitar kita. InsyaAllah kita telah pun sampai ke penghujung siri kuliah pada hari ini. InsyaAllah sebelum itu sekiranya ada pendengar peserta yang mempunyai soalan ataupun ada maklum balas, insyaAllah boleh ke pautan yang tertera di skrin sini. InsyaAllah apa-apa soalan, maklum balas yang diterima, kita hargai, kita cuba untuk berikan jawapan insyaAllah. Dan kami di Masjid Al-Mawaddah terutamanya menghargai sokongan yang baik yang diberikan oleh para jemaah sekalian. Alhamdulillah. Dan insyaAllah minggu depan kita akan teruskan dengan sesi yang terakhir. Sesi yang terakhir dengan tajuknya didikan akhlak. Bagaimana kita nak menerapkan tentang akhlak yang baik dalam diri anak-anak kita insya-Allah. Jadi jangan terlepas, kita jumpa pada minggu hadapan insya-Allah. Kalau diberikan rezeki, kita doakan supaya diberikan keberkatan, dilindungi keluarga kita semua. Moga kita semua diberikan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga kita dianugerahkan dengan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah juga menjadikan kita semua, anak keturunan kita, orang-orang yang sentiasa melakukan ibadah kepadanya insya-Allah. Baiklah, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.